Bismillahirrahmanirrahim. Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu jadi kuat sampai 9 ampere. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan dengan sebaik. Sudah. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin berkongsikan serba sedikit berkaitan filem legenda Indonesia, iaitu tajuknya ialah Sunan Kalijaga yang dibintangi oleh Deddy Mizwar sebagai Sunan Kalijaga. Filem ini ditayangkan pada 1983. Baik, apa yang saya ingin kongsikan dari filem ini ialah dari segi sinopsis, nilai, pengajaran serta kelebihan. Okey, filem Sunan Kalijaga ini mengisahkan kehidupan salah seorang daripada 9 wali Allah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Filem berdurasi 132 minit ini mula ditayangkan pada tahun 1983. Filem ini diarahkan oleh Sofyan Syarna yang juga bertindak sebagai penulis skrip. Diterbitkan oleh Taruna Sudjutama, TK Gunawan Prihatna dan Wirjaat Majang Ngadiman. Okey, kita terus kepada sinopsis. Okey, sebelum tu siapa Sunan Kalijaga ni? Nama sebenar beliau ialah Raden Mas Said. Beliau anak sulung Tumenggung Wirarta di bawah Empayar Majapahit yang memerintah di kawasan Tuban. Apabila beliau melihat sebuah keluarga miskin mengalami kekurangan zat makanan, beliau berasa kasihan dan sangat prihatin, dan hati nuraninya tergerak untuk membantu. Hati nuraninya tergerak untuk membantu. Kemudian dia cuba diam-diam mengambil makanan dari stor makanan keluarga dia. Perbuatan itu ternyata diketahui oleh orang tuanya. Bapanya tidak bersetuju dengan perbuatan ini, malah dia dijatuhkan hukuman kurungan di dalam gudang makanan tersebut oleh ayahnya. Sejak kejadian itu, Raden Mas Said yang membesar tidak betah lagi tinggal di rumah. Dia selalu merayau dari satu kawasan ke suatu kawasan yang lain. Dari situ dia tahu betapa hipokrit dan sewenang-wenangnya lurah itu. Mereka selalu menjadikan Hitam Tumenggung untuk menutup kejahatannya. Atas laporan Raden Mas Said, bapanya kemudian menyedari, tetapi kemudian dia dianggap sebagai sumber fitnah. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan Sunan Bonang yang banyak mencurahkan ilmu kepada Raden Mas Said. Dia kemudian melakukan taubat di pinggir sungai, macam lebih kurang betapalah orang kata, berkat ketabahan menghadapi pelbagai dugaan. Raden Mas Said mendapat nur kekuatan daripada ilahi, macam ada kelebihan lah yang Allah anugerahkan dekat beliau. Kemudian beliau diangkat menjadi wali Allah yang terkenal dalam deretan nama 9 wali, iaitu Wali Songo dengan nama Sunan Kalijaga. Baik, seterusnya kita masuk kepada nilai yang terdapat di dalam filem ini. Hasil penelitian menunjukkan bahawa dalam filem Sunan Kalijaga, karya Sofyan Syarna ini mengandungi nilai-nilai pendidikan Islam, iaitu nilai akidah, iaitu mengagungkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut nilai akhlak pula, seperti mengajarkan anak tidak mencuri, menolong orang kelaparan, menolong orang dari kejahatan dan hormat kepada guru. Dan seterusnya nilai ibadah seperti solat jemaah, berdoa, berzikir, belajar membaca Al-Quran, berdakwah, membaca Al-Quran dan solat istisqa. Selain itu, filem ini sejalan dengan tujuan dan manfaat tentang perfilman. Bahkan dalam proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar yang efektif dan efisien. Baik, seterusnya pengajaran yang boleh diambil dari filem ini ialah kita sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah berdakwah menyebarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Baik, pengajaran yang boleh diambil melalui usaha dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ialah seorang dai perlulah mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu agama Islam, kerana itu adalah perkara yang paling asas. Kemudian seorang penyampai dakwah seharusnya mempunyai jiwa yang besar dalam menghadapi karenah masyarakat yang bermacam ragam, kerana sudah pasti perkara tersebut akan sangat menguji kesabaran sebagai seorang pendakwah. Malahan seorang dai peranan dirinya dalam memberikan kefahaman Islam kepada masyarakat dengan sangat efektif. Seorang da'i juga sewajarnya menjadi qudwatul hasanah, iaitu contoh terbaik kepada masyarakat awam. Mereka tidak seharusnya dengan mudah-mudahnya mencemuh dan mencaci orang-orang yang berbeza pendapat. Mereka lebih dengan parah lagi apabila sanggup mengkafirkan orang yang seakidah dengannya.
Baik, seterusnya saya masuk kepada kesimpulan. Setelah melihat dan menilai usaha-usaha Sunan Kalijaga di atas, dapat disimpulkan bahawa tidak dapat dinafikan lagi bahawa usaha beliau menyebarkan dakwah Islam dan syiar Islam melalui medium kebudayaan telah mendatangkan banyak kemaslahatan kepada umat Islam. Beliau mampu menyebarkan agama Islam tanpa berlakunya sebarang kejadian pertumpahan darah, dan ini menggambarkan keunggulan kepribadiannya serta betapa lembut dan luhurnya agama Islam itu sendiri. Pada era yang serba cacar marwah ini, umat Islam seharusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam membentuk kepribadian unggul dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi seperti yang dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga. Penyampaian dakwah oleh Sunan Kalijaga bertepatan dengan dakwah junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang begitu sederhana namun tegas dalam berhukum dan sesuai dengan situasi serta keadaan semasa. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.